Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. So, ini video yang ketiga. Video pertama tadi saya sebut tentang proforma, yang kedua tentang bagaimana nak menggunakan Loom, dan ini yang ketiga saya masuk kuliah kita yang pertama ataupun topik kita yang pertama, pengenalan kepada psikologi eksperimen. Sebelum tu saya nak share, kalau anda perasan, dalam skrin anda sekarang ni ada video, ada kamera dan juga ada slide saya. Okay, macam mana saya buat? Mula-mula kita kena ada Gmail punya account. Kita kena Gmail punya account, kemudian kita kena upload kita punya PowerPoint slides ke dalam Google Drive. Kita dah upload masuk Google Drive. Nanti bila anda buka Google Slides, automatik akan keluar anda punya slide PowerPoint tadi. Anda tekan edit Google Slides, nanti akan keluar macam ni. Bila PowerPoint masuk Google Slides, nanti dia macam ada hilang-hilang, dia macam jadi, yang kata apa dia macam hilang, dia lari sikit, tulisan-tulisan dia jadi besar, dia kecil. So anda kena edit dulu mula-mula sikit. So anda dah siap edit, okay, barulah anda tekan dekat atas kanan ni Loom for Chrome. So bila anda dah install Loom for Chrome, anda kena enable extension, dia akan keluar dekat sini. So anda tekan dekat sini, so dia akan keluar start recording. Anda record screen with video cam. So nanti dia akan keluar video dekat sini. So bila nak present tu kita tekan present. Okay, so nanti dekat presentation anda tu akan ada video dengan slide sekali. Dia kena masuk dekat Google Slides. Kalau tak boleh. Kalau anda hanya guna kalau anda hanya guna Loom, macam Loom dan tidak masukkan PowerPoint dalam Google Slides, nanti anda tak boleh keluar slides dan video. Dia hanya boleh keluar slide saja atau video saja. Kalau nak tengok dua-dua macam ni, dia kena upload PowerPoint file dalam Google Slides. Okay? Kalau tak faham boleh tanya lebih lanjut. Okay, so saya nak teruskan dengan kuliah 1, pengenalan kepada psikologi eksperimen. Untuk kuliah-kuliah topik-topik selanjutnya, saya akan bahagikan kepada topik-topik kecil untuk anda present. So saya akan bahagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu nanti lepas ni. Okay. So untuk kuliah pertama ni saya akan terangkan dulu pengenalan dia. Okay. So video ni dia boleh kecilkan So kalau agak-agak macam besar sangat di muka saya tu, okay, saya kecilkan sikit. Okay. So kursus ni nak mengajar kita tentang bagaimana nak buat simple eksperimen. Eksperimen ni sebenarnya agak kompleks. Eksperimen ni sebenarnya satu bentuk kajian yang tinggi dalam bidang psikologi. Berbanding survey, berbanding observation. Eksperimen ni adalah antara kajian yang baguslah, yang sahih, yang boleh dipercayai. So experimental psychology ni, kalau kita betul-betul nak jadi psikologis, dia satu bidang yang penting lah untuk kita mahir. So saya kalau boleh malas nak baca slide, so bukan boleh nak terangkan saja, sebab slide ni anda boleh baca sendiri kan. So the experimenter, kalau tengok point yang terakhir tu, the experimenter, mula-mula dia review the literature and form a view of knowledge. Maknanya nak buat eksperimen apa ni, pertama kita kena banyak baca kajian-kajian lepas, baru kita tahu okay, kajian ni tak kaji lagi benda ni, kajian ni tak kaji lagi benda ni. So baru kita boleh dapat satu idea kita nak buat kajian pasal apa. Kalau tak, nanti sampai mampus tak dapat idea. So create a hypothesis. So bila kita dah ada persoalan kajian tu, kita create satu hypothesis untuk kita uji. Kemudian kita tentukan apa variables untuk manipulate dan measure. Maknanya independent variable apa, dependent variable apa. So sepatutnya anda tahulah apa itu independent variable dan apa itu dependent variable. Pun boleh ubah independent variable, pun boleh ubah
propose Melayu. Pemboleh ubah bebas. Kalau dependent variable sama ada kita panggil pemboleh ubah terikat ataupun boleh ubah bersandar. So nanti kita akan pergi lebih lanjut lah kot apa IV, apa DV. Independent variable kita panggil IV, dependent variable kita panggil DV. Interpret result. So bila dah buat kajian tu, interpret result dan bagaimana result tersebut menyumbang kepada ilmu pengetahuan. Okay, so psikologi ni adalah satu sains tingkah laku. Dia adalah sains. Sains tu apa? Sains tu adalah seboleh mungkin kita nak kurangkan bias untuk memahami hakikat satu benda. Kita bila belajar psikologi, kita jangan ingat kita boleh berpandukan kepada common sense ataupun pengalaman kita saja untuk bercakap. Tak, kita kena berpandukan kepada kajian-kajian yang telah dibuktikan oleh sains. Kalau siapa follow Twitter saya, dia tahulah betapa banyak saya membantras pseudosains ni. So, ahli psikologi menggunakan pendekatan saintifik untuk memahami tingkah laku dan proses psikologi. So, kajian psikologi menggunakan pendekatan saintifik seperti menentukan keadaan tertentu sebelum melakukan penelitian ke atas tingkah laku, memerhatikan secara sistematik dan menerima atau menolak penjelasan alternatif. Okay. So basically, kalau kita nak tahu tentang satu benda tu, contoh, katakanlah saya buat hipotesis hipotesis saya adalah berdasarkan saya dah baca banyak research, saya tertanya, saya nak buat satu persoalan, adakah kalau kita banyak makan ayam kita akan menjadi lebih depressed atau murung. So hipotesis saya, orang yang lagi banyak makan ayam lagi cepat kemurungan. Tapi itu hanya saya punya hipotesis, bukan saya punya dapatan. Saya punya jangkaan saja. So saya nak tahu jawapan tu, saya kena buat eksperimen. Saya tak boleh main selamba je cakap. Sebagai seorang psikologis profesional, kita tak boleh selamba je cakap, okay guys, kalau kita makan ayam, kita akan lebih depressed. Tak boleh. Hanya kerana bila saya makan ayam, saya depressed. Pengalaman diri sendiri ataupun kita tengok pengalaman orang lain tak menjadikan suatu itu terbukti betul. Dia kena buat kajian eksperimen, baru dia boleh membuktikan sama ada dia betul atau salah. So untuk membuktikan saya punya hipotesis sama ada makan ayam menyebabkan depression, saya kena contoh buat kajian, saya kumpul 100 orang. 90 orang. 30 orang makan ayam banyak-banyak, 30 orang tak makan ayam langsung, 30 orang lagi dia makan ayam sikit-sikit je, mungkin sikit. So kumpulan pertama tadi makan ayam banyak gila, mungkin satu hari 3 kali. Kumpulan kedua tak makan ayam langsung, kumpulan ketiga makan ayam seminggu sekali. So saya nak tengok dalam masa setahun saya nak tengok dalam masa beberapa bulan, adakah kumpulan mana yang lagi cepat depressed. Adakah kumpulan yang tak makan ayam langsung, atau yang makan ayam paling banyak, atau yang makan sikit-sikit. Bila dapat dapatan baru saya tahu, okey, rupanya macam ni. Okay. So itu contoh je, jangan cakap kat orang makan ayam menyebabkan kemurungan, itu hanya contoh je. So begitulah contoh eksperimen. Okay. So sains ni memang psikologi ni memang satu behavioral science, sains tingkah laku. So sebab tu kita menggunakan kaedah-kaedah saintifik bila buat kajian.
Okey. Kenapa kita memerlukan metodologi yang saintifik? Kerana manusia dia setiap hari biasanya dia guna common sense. Tanpa kajian saintifik, kita memang guna common sense untuk memahami tingkah laku orang. Apa common sense? Common sense yang biasa kita guna dalam uh, dalam uh, dalam kehidupan seharian. Contohnya apa common sense kita guna dalam kehidupan seharian. Okey. Contohnya macam ni. Saya kata common sense lah kalau seseorang tu dia duduk seorang-seorang lama, setahun tak jumpa orang, dia akan kemurungan. Common sense. Common sense lah bila orang masuk penjara, contoh orang buat salah masuk penjara, dia kena kemurungan. Common sense. Sebenarnya tak semestinya ada je orang masuk penjara yang tak ada kemurungan. Ada saja orang yang duduk seorang-seorang seronok dan dia tak murung langsung. So dia common sense ni dia terlalu banyak ambiguity atau dia terlalu banyak bias. Dia hanya berdasarkan pandangan orang saja. Dia tak berdasarkan kajian yang telah dibuktikan sahih. So kita sebagai ahli psikologi, kita tidak berpandukan common sense apabila kita buat keputusan ataupun bila kita memberi pandangan. Biasanya data mengenai tingkah laku yang kita perolehi daripada common sense banyak tokoh tambah, bersifat pandangan peribadi dan sebagainya. Kita kena tahu bezakan pandangan peribadi dengan pandangan kita sebagai profesional, sebagai seorang psikologis. Contoh, benda yang basic. Contoh macam ni. Kadang-kadang kita, sebab orang Islam mungkin dia kata, okey, kalau apabila saya solat, saya tenang. Dan apabila saya risau, saya solat, itu adalah sumber ketenangan saya. Itu untuk, katakanlah itu untuk diri kita dan kita memang percaya dan kita mengamalkan begitu. Walaupun kita percaya dan kita tahu benda tu berkesan untuk kita, itu adalah pandangan peribadi kita. Kita tidak boleh mengatakan itu adalah untuk semua orang kerana tidak dibuktikan secara saintifik begitu. So bila kita pakai topi psikologis, kita tak boleh campur aduk pandangan peribadi dengan pandangan profesional. Kita kena tahu bezakan. So untuk diri saya sendiri, saya ada pandangan peribadi. Tapi bila kita bagi pandangan profesional untuk orang awam, untuk orang umum faham, kita kena berasaskan data dan sains. Kita tak boleh main cakap je. So itu adalah syarat menjadi seorang psikologis. Okay. Okay, contoh persoalan kalau tengok sini, bagaimana anda tahu hantu wujud? Adakah anda pernah sentuh hantu, kena rasuah hantu, pernah melihat hantu? Kajian menunjukkan bahawa kita lebih mempercayai maklumat sekiranya maklumat itu dari orang tertentu yang popular, berautoriti atau mempunyai tarikan. So kadang-kadang maklumat kita dapat tu hanya kerana kita percaya dengan orang yang bagi tahu kita maklumat tu. Dia orang tu artis ke, contohnya susu Nilofa dia sebut pula. Tak silap saya dulu pernah Nilofa dia kata susu dia ada macam kesihatan punya benefit apa semua. So kalau kita suka Nilofa atau kita percaya pada Nilofa, kita akan percayalah. Tapi kalau adakah benda tu dibuktikan secara saintifik, memang berkesan dari sudut kesihatan dan sebagainya. Kalau disedap, sedap lah. Tapi kalau tak ada masalah kalau nak kata sedap kan. Tapi kalau kita nak kata dia berkesan untuk kesihatan, adakah benda tu ada bukti saintifik? Contoh satu lagi ialah Milo. Dulu Milo kata kalau minum Milo sihat dan kuat. Tapi sebenarnya tak ada kajian saintifik yang membuktikan minum Milo adalah boleh jadi sihat dan kuat. Okay, so memang manusia ni dia memang senang terpengaruh dan dia senang membentuk satu kognitif skema tersendiri tentang satu benda. Dan benda tu sebenarnya banyak bias. Mungkin benda tu kita dah percaya sebab mak ayah kita bagi tahu.
Benda tu kita percaya kerana dari kecil kita dibesarkan macam tu. Benda tu kita percaya kerana kita banyak baca berita-berita tertentu. Sebenarnya kita tak sedar sebenarnya maklumat-maklumat kita dapat dalam setiap hari ni dia terlalu banyak bias. Mungkin bias dari sudut orang tidak bercakap benar, orang tersebut tak tidak bercakap dari sudut fakta. So bila kita percaya saja, kita akan membentuk satu kepercayaan yang dipenuhi dengan bias dan kita tak sedar pun kepercayaan kita tu banyak bias. So perlunya kajian saintifik untuk untuk mencari hakikat kebenaran satu benda dengan mengurangkan bias-bias tertentu. Okey, kita kerap membuat kesimpulan cause and effect berasaskan common sense. Contohnya budak menangis malam ada gangguan makhluk halus tetapi mungkin budak itu kembung perut. Okey. So bila berlakunya sesuatu kita banyak guna common sense untuk mencari kenapa benda tu berlaku dan kesan dia. Contoh macam ni lah. Bila ada setengah orang dia percaya kalau budak tu dia nangis malam, ni mesti sebab contoh dia malam sebelum tidur dia tak basuh kaki ataupun dia keluar waktu maghrib, so ada jin atau syaitan yang ikut dia balik. Kadang-kadang itu ada kepercayaan setengah orang berdasarkan common sense lah basically. Tapi sebenarnya betul ke begitu? Ada macam mana nak buktikan yang memang kepercayaan dia tu betul? Okey. Pseudoscience satu lagi sumber yang boleh mempengaruhi kepercayaan seseorang. Pseudoscience adalah apa-apa saja yang menunjukkan diri dia sebagai sains tetapi dia sebenarnya tidak ada ciri-ciri saintifik. Contohnya seperti astrologi, faith healing, homeopathic medicine, setengah jenis acupuncture, crystal healing, mega dose of vitamin C. Dan dalam psikologi sebenarnya antara pseudoscience adalah neuro-linguistic programming ataupun NLP. Saya tak tahu lah di antara pelajar saya ni ada tak yang ikut program NLP. Walaupun bunyi dia macam scientific, tapi sebenarnya NLP ni telah terbukti pseudoscience. Dia tidak terbukti berkesan secara saintifik. So saya sebenarnya dah tulis panjang lebar mengenai ini dalam thread di Twitter. So kalau anda rajin nak tahu lebih, anda follow saya di Twitter @Akif_Basri. Anda tengoklah dekat thread saya adalah pasal NLP, pseudoscience sebenarnya. So kita sebagai ahli psikologi, kita tidak boleh menggunakan teori berasaskan common sense sahaja. Tapi kita harus bercakap berasaskan kajian-kajian sains. Okay, sifat-sifat sains moden. Pertama, pemikiran saintifik. So dulu kalau anda belajar teori, sistem teori psikologi semua, pada permulaan psikologi diwujudkan waktu tu psikologi ni belum jadi satu bidang yang saintifik. Contoh kalau anda tengok kajian macam Sigmund Freud kan. Sigmund Freud punya teori-teori semua tidak dibuktikan melalui saintifik. Cuma dia punya teori tu popular hari ni sebab dia pelopor, dia yang paling awal yang bercakap tentang psikologi. So teori-teori dia sampai hari ni dibahaskan. Tetapi sebenarnya pada waktu itu masih belum psikologi belum jadi satu bidang saintifik. Jadi teori-teori dia banyak kontroversi lah, tidak dibuktikan secara saintifik. Tapi hari ini kita kena jadi seorang, setelah bidang psikologi dah evolve, bidang psikologi menjadi semakin saintifik. So dalam hari ini kita kena jadi ahli psikologi yang berfikiran saintifik. So kita kena menggunakan pengumpulan data empirical. Data empirical ni adalah data yang dikumpul melalui satu cara sistematik, menggunakan kaedah-kaedah metodologi saintifik.
Mendapatkan data empirikal secara sistematik adalah perlu. Bagaimanapun tidak semestinya satu kesimpulan tepat akan diperoleh. Okay. Bila kita buat kajian sains, memanglah dia hanya menjawab satu persoalan kajian. Dia tidak semestinya satu kesimpulan yang tepat. Ya. Dia memerlukan banyak kajian-kajian di seluruh dunia untuk menunjukkan bahawa satu kesimpulan itu boleh digeneralisasi dan tepat. Okay. Pemahaman prinsip-prinsip umum. Keterbukaan dan open-minded. So, bila kita buat kajian, kita memang kena terbuka dan open-minded untuk mencari jawapan. Kita bukan nak membuktikan satu benda yang kita rasa betul. Ada setengah kajian-kajian yang sangat dipengaruhi unsur-unsur sentimen dan politik. Contoh seperti kajian mengenai homoseksual. Okay? So, kalau kita persoalan-persoalan kajian seperti adakah homoseksual ada unsur-unsur genetik? Ataukah dia memang kerana persekitaran? Adakah orang dilahirkan menjadi homoseksual? Adakah adakah homoseksual ada unsur-unsur biologi, mana otak dia berbeza ke orang dan sebagainya, atau adakah homoseksual satu pilihan? Okay. Persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang memerlukan kajian-kajian saintifik untuk dibahaskan, dan dia tidak boleh berasaskan, sebab benda ni sensitif. Ada pihak yang kata ya, ada pihak yang kata tak, ada pihak yang nak macam ni, ada pihak yang nak macam ni. So ramai orang dia berbahas menggunakan sentimen dia sendiri, pandangan peribadi dia sendiri. Tetapi sepatutnya kita harus melihat kepada apa kata kajian sains yang sebenar. So sebelum nak buat kajian, kita kena open mind dan kita kena ikhlas nak mencari apa itu kebenaran. Tak boleh dah ada sentimen peribadi sendiri. Pembetulan kendiri ataupun self-correction. So kadang-kadang sains ni penemuan dia sentiasa evolve atau sentiasa ada penemuan-penemuan baru. Mungkin kajian kita yang dulu dah tak valid zaman sekarang kerana berlakunya kajian-kajian, penemuan-penemuan baru. So kita kena sentiasa menerima pembaharuan atau kena menerima self-correction. So kita kena bersedia untuk kajian kita dikritik oleh orang lain, kerana itulah nature of science. Okey, kajian yang baik dia sepatutnya boleh direplikasi. Replikasi ini maksudnya kalau saya buat kajian dekat UKM menggunakan metodologi tertentu, mendapat dapatan tertentu, kalau kajian saya tu bagus, kajian tu mestilah kalau orang tiru kajian saya sebiji dia buat dekat Universiti UPM, dia buat dekat USM, dia buat dekat USIM, dia buat dekat UIA, atau di luar negara dia buat dekat UK, dia buat dekat dekat US, dia buat dekat Canada, dia buat dekat Finland. Kajian-kajian menggunakan metodologi kajian saya tu, banyak kajian-kajian lain mendapati dapatan yang sama bila guna metodologi kajian saya. Maksudnya kajian tu bagus dan kesimpulan dia kuat, boleh diharap. So kita nak kajian yang boleh direplikasi dan mendapat keputusan yang membawa yang lebih kurang supaya sesuatu dapatan tu lebih kuat. Okay, so ada 3 tools bagi kaedah saintifik, iaitu pertama observation, kedua pengukuran menggunakan alat ujian, dan ketiga adalah eksperimen. Pertama adalah observation. So observation adalah apabila kita secara sistematik kita merekodkan data yang diperhati. Contohnya smoking, smiling, talking. Benda yang kita boleh record dan kita perhati. Contohnya beginilah. Katakanlah untuk kanak-kanak autism, saya nak melihat adakah intervensi saya berkesan untuk mengurangkan kadar tantrum. Okay. So tantrum tu saya kena definisikan dulu. Saya definisikan tantrum itu sebagai dia menumbuk diri dia, dia hentak kaki dia dekat
dinding dia, hentak kepala dia dekat dinding. So saya definisikan itu sebagai tantrum, dan saya kira sebelum saya buat intervensi dalam sehari, katakan dia hentak kepala kat dinding 10 kali, dia pukul diri sendiri 10 kali, dia hentak kaki 10 kali. Selepas intervensi saya kira balik dalam sehari dia hentak kepala kat dinding mungkin sekali, dia pukul diri sendiri mungkin 2 kali, dia hentak kaki mungkin tak ada dah. So saya dapati intervensi saya berkesan kerana dulu dia buat 10 kali, sekarang dia dah berkurang. So observasi adalah kita tengok dan kita record perubahan sebelum dan selepas. Okey, kedua adalah pengukuran ataupun assessment. Kita menggunakan nombor untuk kaji sifat tertentu. Contoh, kita guna questionnaire untuk tengok self-esteem dia ni berapa, personality dia ni berapa, IQ dia ni berapa. So pengukuran assessment dia cuba menilai sesuatu berdasarkan nombor yang standardized. Tapi alat ujian tu mestilah valid, dia mesti menepati validity, reliability, dan dia mestilah standardized. Okay, dan yang ketiga adalah eksperimen. Eksperimen adalah proses pengkajian memastikan sama ada suatu peristiwa yang diramalkan akan wujud dalam sesuatu keadaan yang dibentuk. So eksperimen ni kita nak kaji, kita nak wujudkan satu situasi yang kontrol yang boleh dikawal, dan kita nak buat kajian dalam situasi tersebut. Digunakan oleh psikologis untuk membuktikan sama ada satu tingkah laku itu wujud dalam keadaan tertentu sebagaimana ia wujud dalam suasana sebenar. Biasanya juru eksperimen memanipulasi beberapa aspek seperti suasana untuk membuktikan apa yang diramal wujud. Bukan semua eksperimen berjaya dan ramalan atau hipotesis perlu dibuktikan semuanya. So dalam eksperimen kita mesti ada prosedur yang jelas dan mampu memanipulasi suasana. Maknanya kita boleh kontrol keadaan, kita boleh manipulate keadaan. Contohnya seperti contoh saya guna tadi, sama yang tadi saya guna makan ayam, adakah makan ayam jadikan seorang lebih depressed. Saya boleh manipulate keadaan di mana saya boleh bahagikan, okay, dia ni makan ayam berapa, dia ni makan ayam berapa, dia ni makan ayam berapa. So experimenter dia mesti ada kemampuan untuk mengawal dan manipulasi variable tersebut untuk dia melihat dapatan-dapatan dia. Dan mesti ada hasil yang dijangkakan boleh diperhati. Eksperimentasi mesti bersifat objektif. Dia tak boleh bersifat terlalu subjektif. Kita tidak mahu menciptakan suasana yang boleh menyokong andaian awal atau mengarahkan subjek melakukan sesuatu supaya laras dengan ramalan kajian. Okay. Bila buat eksperimen, kita tak naklah panggil semua subjek tu kawan-kawan kita, so kita pun bagi tahu, okay, kau nanti macam ni, jawab macam ni, kau jawab macam ni. Dalam dapatan dia sebiji macam apa kita ramalkan. So, sebenarnya semua sampel tu semua kawan-kawan kita. So kita tak nak macam tu. Kita nak neutral dan kita nak berobjektif dan kita betul-betul nak mencari jawapan. Tidak semua perkara boleh dibuat uji kaji eksperimen kerana ada batas-batas etika. Contohnya sexual behavior pasti tidak beretika. Contohnya kajian-kajian yang tidak beretika, kita nak melihat kita nak melihat contoh kajian tak beretika adalah sexual behavior. Contohnya seperti adakah tingkah laku seksual seseorang mempengaruhi personality dan keyakinan diri dia. So walaupun nampak macam interesting research question, tetapi beretika tak kalau kita nak manipulate, kumpulan ni dia kena buat tingkah laku seksual macam ni, tingkah laku ni dia kena buat tingkah laku seksual macam ni. Mesti tak beretika. Takkan kita nak suruh orang buat tingkah laku seksual dengan keadaan tertentu hanya untuk melihat kesan dia kepada personality dan keyakinan diri dia. Itu adalah satu kajian yang tidak beretika. So kajian ni dia ada batas-batas dan limitasi.
etika kita sendiri. So kadang-kala kerana batas-batas tersebut, orang menggunakan haiwan untuk mengkaji benda-benda yang tidak beretika kalau nak buat kepada manusia. Sebab tu ada banyak kajian lab rat, kajian menggunakan tikus. Okay, so itu saja kuliah yang pertama, Introduction to Experimental Psychology. Okay, untuk seterusnya nanti saya akan tengok dulu anda punya kumpulan. Saya nak tengok ada berapa kumpulan kesemuanya sebab jumlah pelajar dalam kuliah ni agak ramai, saya rasa 100 lebih. So saya nak anda wujudkan kumpulan. Berapa kumpulan tu nanti saya tengok dulu, berapa ramai kumpulan tu. Saya dalam satu kumpulan saya tengok dulu, saya akan bincangkan dengan ketua batch. Ketua batch untuk satu ketua batch pertama Nabil. Ketua batch yang untuk kelas satu lagi adalah Airi. So nanti saya akan berhubung dengan ketua anda untuk mendapat kesenaran nama ahli kumpulan. Dan saya akan bagi topik-topik yang perlu anda present menggunakan kaedah seperti LUM ni. So itu saja untuk kuliah kita yang pertama. Nantikan seterusnya saya akan bagi tugas untuk anda. So itu saja untuk buat masa ini. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.